Alhamdulillah, pertama-tama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni kita dapat bertemu lagi dalam kuliah maghrib ni. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sambung kepada kitab kita ni, Safinatun Najah. Pada kuliah yang sebelum ni kita telah bincangkan atau membahaskan perkara yang berkaitan dengan syarat sah sembahyang. Jadi syarat sah sembahyang ada 8 kesemuanya. Yang pertama, suci daripada 2 hadas. Yang kedua, suci daripada najis pada pakaian, badan dan juga tempat. Yang dimaksudkan pada pakaian tu ialah baju ataupun kain ataupun kopiah ataupun apa sahaja yang ada atas badan kita dipanggil pakaian lah. Tak semestinya kain saja. Kalau dompet pun dipanggil pakaian. Apa yang kita bawa dalam sembahyang ni dipanggil pakaian. Dan juga tempat dan juga badan. Badan tu di tubuh badan kita lah, tubuh badan yang zahir, yang kat luar. Dan yang ketiganya tempat. Tempat tu maksudnya lantai ataupun apa saja yang bersentuh dengan kita ketika kita sembahyang. Itu dipanggil tempat. Maksudnya masa kita berdiri, tapak kaki kita tu kena kat lantai. Itulah tempat kita. Walaupun depan kita tu ada tahi cicak, atas kapek kita ataupun atas sejadah kita ada tahi cicak. Jadi sembahyang tu tetap sah sebab tak dikira tempat lagi yang apa benda ke atas kapek tu kerana tak bersentuhan dengan kita. Jadi tempat tu yang bersentuhan dengan kita. Itu dia panggil suci daripada najis pada tempat, pada pakaian, badan dan juga tempat. Syarat yang ketiga menutup aurat. Syarat yang keempat menghadap ke kiblat. Syarat yang kelima masuk waktu. Dukhulul waqti, iaitu masuk waktu. Syarat yang keenam mengetahui tentang kefarduannya. Yang ketujuh, jangan beriktikad salah satu daripada fardu sembahyang itu adalah sunnat. Dan yang ke-8, menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Jadi ada 8 semua. Kemudian disebutkan hadas itu ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Dan telah juga saya sebutkan pada kuliah lepas, aurat itu terbahagi kepada 4, aurat lelaki dan juga aurat perempuan. Jadi ulang balik sebab kita kuliah ni lama tak kuliah. Bulan 10 tak kuliah. Bulan 11 pun tak kuliah pasal hari jadual saya di sini kena ke pilihan raya PRU. Jadi PRU tak boleh kuliah lah tuan-tuan semua. Malam nak tunggu result putusan PRU kan. Jadi tak kuliah. Jadi malam ni bulan 12. Jadi 2 bulan lah. Sejak daripada 10, 11 tak kuliah. Jadi lama lah kita tinggal ni. Jadi untuk syarat sah sembahyang, habislah tamatnya tuan-tuan semua. Cukup 8 semua dah telah dibahaskan. Dan malam ni kita akan masuk kepada fasal yang baru, iaitu arkanus salati 17. Yani rukun-rukun sembahyang ada 17. Jadi malam ni kita akan sambung bahaskan perkara yang berkaitan dengan rukun sembahyang. Jadi rukun sembahyang ni dalam kitab ni disebutkan ada 18 semua. 17 silap. Dalam kitab ni disebut ada 17. Yang masyhur kita biasa dengar rukun sembahyang ni ada 13. Itu tak tuan-tuan semua? Kalau orang tanya rukun sembahyang berapa? Tuan-tuan biasa jawab 13.
Ini hak masyhur dalam masyarakat kita. Kalau ada pengantin nak menikah, imam tanya, rukun semayang berapa? Kan, setengah-setengah tu imam kan dia tanya. Ada lagi tanya sekarang. Lama dah tak menikah, tak tahu. Tanya lagi. Tak tanya dah kot. Dulu-dulu ada orang tanya, tu imam tu dia tanya. Dia tanya soalan bab wudu, bab nikah semayang. Gagak-gaglah kalau tanya, rukun semayang berapa? Pengantin lelaki pun jawab 17. Kena tu imam tak reti, dia marah. 17 baik ke mana pula, kata dia. Dia marah. Jadi sebab itu kita kena buat bacaan ataupun kajian yang luas sikit lah pembacaan ni. Jadi 17 ni pun mazhab Syafi'i juga, 13 pun mazhab Syafi'i juga, 14 pun mazhab Syafi'i juga. Ada 3 pendapat yang masyhur. 13, 14, 17. Semuanya betul berlaku, bezanya cara kira saja. Jadi di mana perbezaannya? Tentu kena ingat dalam semayang ni ada 4 rukun yang wajib ada tamakninah. Tamakninah. Yang pertama rukuk, yang kedua i'tidal, yang keempat sujud, yang kelima duduk antara 2 sujud. Maka yang kira rukun semayang ni 13, dia tamakninah tu dia awak masuk sekali. Rukuk serta tamakninah. I'tidal serta tamakninah. Sujud serta tamakninah. Dan duduk antara 2 sujud serta tamakninah. Dia gabung sekali tu jadi 13. Dia compact sekali jadi 13. Hak kira 17 ni macam mana? 17 ni dia asingkan tamakninah tadi. 4 tu dia asing. Jadi rukuk satu, lepas rukuk tamakninah dalam rukuk, tambah ada 1. Yang kedua i'tidal. Lepas tu tamakninah dalam i'tidal, tambah 2. Yang ketiga sujud. Lepas pada tu i'tidal tamakninah dalam sujud, tambah 3. Lepas pada tu duduk antara 2 sujud. Lepas pada duduk antara 2 sujud, tamakninah di dalam duduk antara 2 sujud, tambah 4. Jadi 13 tambah 4 jadi 17. Benda sama je tuan-tuan semua, cara kira saja. Hak 14 macam mana 14? Hak 14 dia buat macam ni. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Lepas pada dia kira 4 ni, dia tambah 1 lagi. Tamakninah di dalam 4 rukun ini. 1 je dia kira. Jadi 13 tambah 1 jadi 17. Jadi pendapat yang masyhur dalam mazhab kita Imam Syafi'i, rukun semayang 13 atau 14 atau 17. Berbeza tu hanya cara kira saja. Bendanya sama. Cara kira. Orang ni kira macam ni, orang ni kira macam ni. Jadi berbeza tu sebab cara kira. Okey, baik. Jadi rukun semayang ni ada 17 semua dalam kitab ni disebutkan 17. Yang pertama al-awwalu an-niyatu. Rukun yang pertama adalah niat. Niat ni dalam hati wajib ada niat. Siapa yang semayangnya tidak ada niat, maka semayangnya tidak sah. Dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, niat ini mesti ada di dalam takbiratul ihram. Okey, ingat tu Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, niat mesti ada dalam takbiratul ihram. Maksudnya masa kita sebut Allahu Akbar, mulut kita sebut Allahu Akbar, hati kita kena niat. Ini mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Lagu tu berlaku dalam mazhab Syafi'i. Mandi wajib pun sama, air kena kat badan baru niat. Maksudnya dah start mandi, air kena badan baru niat. Wuduk pun sama, basuh muka baru niat. Ini semua tuan-tuan semua. Dalam mazhab Syafi'i, niatnya di awal perbuatan. Baik. Kalau mazhab lain, selain daripada mazhab Imam Syafi'i, dia orang boleh niat sebelum daripada semayang.
Masa berdiri tegak tadi, sebelum angkat takbir Allahu Akbar, dia dah boleh niat. Niat dalam hati, aku semayang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Niat tu masa duduk berdiri sebelum semayang. Lepas pada tu takbir Allahu Akbar, tak niat apapun, sah dalam mazhab selain daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi sebab itu kadang-kadang kalau tuan tengok orang yang bangsa lain, yang mazhabnya lain, dia takbirnya senang aja, cepat ada. Allahu Akbar, habis. Sebab dia tak perlu niat dalam takbiratul ihram. Mazhab mereka. Mazhab Imam Syafi'i niat nak kena ada dalam takbiratul ihram. Soalan dia kenapa macam tu? Kerana Imam Syafi'i ta'arifkan niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Qasad, yakni kita nak buat sesuatu perkara, muqtarinan bi fi'lihi, disertakan dengan buat benda tadi. Kalau sebelum takbir, itu belum semayang lagi. Semayang bermula dengan takbir. Kalau diniatkan sebelum daripada takbir, itu belum semayang lagi. Maka kerana itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i tak sah. Orang tanya, habis itu puasa boleh? Puasa bila kita start bermula pada waktu subuh, terbit fajar. Tamatnya sampai maghrib. Kita niat sebelum tu. Kita niat malam lepas tarawih. Sejak niat puasa, terbilah kata, nawaitu shauma ghadin, kita pun niat. Kita tak niat pada waktu pagi subuh tu. Waktu subuh keluar tu kan. Kita diintai matahari keluar, intai. Paham dia keluar, niat terus. Nawaitu shauma ghadin, saya aku puasa esok hari. Bulan Ramadan fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Kita tak niat waktu tu, kita niat awal sebelum itu. Habis itu pasal apa puasa boleh? Kalau orang tanya lah kan, kita biar boleh jawab. Sebab bila kita buat amalan, suatu amalan ni, biar kemah orang kata. Kalau orang tanya, kenapa puasa boleh, sembahyang tak boleh? Jawapannya kerana puasa ni susah. Masyaqqah dia panggil. Siapa dia nak tunggu matahari terbit tu? Matahari terbit pula, fajar terbit tu. Tunggu fajar terbit, tengah-tengah duduk tunggu, tertidur. Sedar-sedar tengok fajar dah naik, niat dah. Tak sah puasa hari tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat Rahman Rahim, pemurah penyayangnya, dalam bab puasa ini tuan-tuan semua, dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, kerana susah dibenarkan niat sebelumnya. Tetapi dalam ibadat lain semua niatnya mesti di awal ibadat. Mandi wajib sama. Kalau tak kena air kat badan dah niat, maka tak sah mandi wajib tadi. Ambil wuduk pun sama. Air duduk dalam tapak tangan, niat dah, saja aku wuduk kerana Allah Ta'ala, baru basuh muka. Itu tak sah wuduk macam tu. Dia mesti air dah kena kat muka, baru niat. Kena tengok tu. Kadang-kadang ada juga yang tak sah niat, tak sah ambil wuduk. Sebab dia belajar masa sekolah kafar, masa kecil-kecil dulu, ustazah ajar, pegang air tu niat dulu. Dia pun niat nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Lepas tu basuh. Masa basuh muka tu tak niat apa dah. Ustazah tu ajar nak bagi senang, pasal kita budak lagi. Nak mari basuh muka, sambil basuh muka niat tu tak payah nak ajar ke budak-budak lagi. Tapi bila dah berusia, kita tak upgrade ilmu kita, maka membawa kepada ibadat kita ni tidak sah lah. Kita yang bermazhab Syafi'i. Itu rukun yang pertama, niat. Nak kena adanya di dalam takbiratul ihram, sepanjang Allahu Akbar tu kena ada dalam tu. Yang kedua, rukun yang kedua, ats-tsani takbiratul ihrami. Yang kedua nama dia takbiratul ihram. Kenapa dia panggil takbiratul ihram? Kerana apabila kita sebut Allahu Akbar, maka benda-benda yang halal sebelum daripada itu menjadi haram. Sebagaimana kita masuk di dalam ihram. Kita ihram haji, ihram umrah, bila kita masuk dalam ihram, niat ihram, maka yang halal sebelum tu jadi haram. Wangian dah jadi haram. Pakai pakaian yang berjahit jadi haram.
potong rambut, potong kuku jadi haram. Sebab apa? Sebab dah masuk di dalam ihram. Maka takbiratul ihram ni bila kita sebut Allahu Akbar, maka ada benda yang sebelum daripada kita sebut Allahu Akbar ni halal, jadi haram kat kita selepas daripada kita sebut Allahu Akbar. Tak boleh makan. Kenapa? Kerana makan tengah sembahyang batal. Tak boleh minum, tak boleh bercakap, tak boleh bergerak, tak boleh berjalan, tak boleh ketawa. Itu nama dia takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kenapa? Sebab kita sebut Allahu Akbar tu haram, benda-benda yang halal sebelum daripada itu. Okey? Itu yang kedua. Lafaz takbiratul ihram tu apa benda? Allahu Akbar. Lafaz dia Allahu Akbar. Tak boleh guna lafaz yang lain. Bukan takbiratul ihram tu angkat tangan. Angkat tangan tu sunat. Sebut Allahu Akbar itu dipanggil takbiratul ihram. Dan kena sebut bagi betul huruf dia yang 8 tu. Ini kena betul. Nanti di belakang nanti dia akan sebut syarat dia, ada 11 ke semuanya. Lebih kurang syarat takbiratul ihram. Ada yang sebut Allahu Akbar, tidak sah sembahyang macam tu. Sebab tidak ada huruf dalam bahasa Arab bunyinya O. Ada tak dalam tuan-tuan semua? Tuan-tuan belajar Iqra bunyi O. Ada? A, I, U. Ba, Bi, Bu. Ta, Ti, Tu. Tak ada O. A, I, U. Lepas tu mari takbir O. Allah. Macam mana tu? Tu rukun tu. Tak sah sembahyang macam tu. Tak sah. Tak sah. Bukan main-main tuan-tuan semua, ini tak sah. Kena sebut betul-betul. Allah. Tebalkan Allah tu tebal. Tu betul. Allah tu tebal. Allahu Akbar. Bukan tebal La tu yang tebalnya. Tafkhin. Tuan-tuan belajar tajwid kan? Tapi dia kita tebal huruf A tu. O. Allah. Tak boleh kan tuan-tuan semua? Jadi ini rukun qauli. Rukun qauli mesti sebut dengan betul. Tajwid bukan makhraj dia. Ataupun kita pergi tambah pula tuan-tuan semua. Tambah waw. Allahu Akbar. Huwa akbar. Huwa akbar. Mai ke mana waw kat celah tu? Ataupun baca baris salah. Ada juga setengah-setengah Tok Bilal pun dia azan kita dengar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Tak betul. Dia Allahu Akbar. Itu semua naik. Lepas tu takbir ni kalau boleh talqin ataupun talaqi. Pergi duduk depan ustaz, cuba dengar takbir saya ni betul ke tak? Kena macam tu. Ada juga hak panjang. Allahu Akbar. Tak sah juga. Cuba cek takbir tuan-tuan semua. Ada je ni Allahu Akbar. Tak boleh, tak sah. Takbir intiqalat tak apa, dia bukan rukun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Panjang. Yang ni tak membatalkan sembahyang sebab dia bukan rukun. Walaupun makruh. Tapi dia tidak membatalkan sembahyang. Tapi kalau takbiratul ihram baca Allahu Akbar, batal, tak sah sembahyang. Bukan batal, tak sah. Tak jadi sembahyang. Dan kalau kita sengaja baca macam tu, dalam keadaan kita tahu maknanya, boleh rosak iman kita. Sebab akbar, ba tu panjang tu, maksudnya gendang. Gendang. Kalau akbar, maha besar.
Kalau akbar itu gendang. Jadi bila Allahu akbar, Allah itu gendang. Betul ke Allah gendang? Allah Tuhan, bukan gendang. Itu bacaan tu kena bagi betul. Jadi benda ini benda penting. Ini fardu ain. Tak betul ini kita akan jawab di hadapan Allah Ta'ala besok-besok. Kenapa kamu sembahyang tak betul? Dan Allah Ta'ala suruh belajar ni. Hak lain, hak fardu kifayah tu tak belajar pun tak apa. Sebab fardu kifayah, dia bukan wajib ke atas semua orang. Fardu kifayah ni maksudnya, orang lain buat, kita tak payah. Betul tak? Itu takrif mudah fardu kifayah. Orang lain buat, kita tak payah. Tapi hal ni fardu ain. InsyaAllah nanti di belakang nanti dia akan sebut. Baik. Syarat yang ketiga, rukun yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadiri fil fardi. Yani berdiri lurus bagi orang yang mampu pada sembahyang fardu. Syarat berdiri ini pada sembahyang fardu. Dan dia merupakan rukun pada sembahyang fardu. Adapun sembahyang sunat, dia tidak menjadi rukun berdiri. Cuma kalau siapa yang mampu berdiri, dia sembahyang dalam keadaan duduk sembahyang sunat, dia dapat pahala separuh. Kalau dia mampu berdiri, dia sembahyang dalam keadaan mengiring, dia dapat pahala satu suku, 1/4 daripada pahala berdiri. Contoh tuan-tuan semua, tuan-tuan mampu berdiri, lepas habis sembahyang isyak nanti nak sembahyang duduk, tuan-tuan duduk atas kursi ke, duduk di lantai ke, tak kisah. Allahu Akbar, tak apa, sah sembahyang tuan-tuan semua. Walaupun tuan-tuan boleh berdiri, sebab dia bukan rukun pada sembahyang sunat. Tapi pada sembahyang fardu, dia merupakan rukun. Kalau selagi tuan-tuan boleh berdiri, tuan-tuan dah sembahyang duduk, maka tuan-tuan semua sembahyang tuan-tuan tidak sah. Ini kena ambil perhatian bagi orang yang sembahyang ke atas kursi. Jadi kalau orang yang sembahyang atas kursi, dia boleh berdiri. Cuma yang dia tak bolehnya ialah sujud. Maka dia nak buat macam mana? Dia tak bolehlah duduk, dia kena berdiri. Baik, saya ambil contoh sekarang ni, saya buat contoh. Ini hamba Allah ni, dia tak boleh sujud. Lutut dia sakit, sujud je tak boleh. Rukuk boleh, qiyam boleh. Maka tuan-tuan semua mengikut mazhab Syafi'i, macam ni cara dia sembahyang ni. Ini mazhab Syafi'i. Lepas tu kalau tuan-tuan nak ikut kata nak ikut, itu bab lain lah. Baik. Mazhab Syafi'i, bila kita nak sembahyang, kita tak boleh sujud, kita kena berdiri sebab kita boleh berdiri. Jangan bila kita tak boleh sujud, kita datang, kita takbir, Allahu Akbar, kita pun duduk. Ini tak sah sembahyang macam tu. Sebab kita bukan tak boleh berdiri, kita tak boleh sujud. Maka kena berdiri. Allahu Akbar. Kalau goyang, kita ambil kursi, tak sebelah ke, ataupun sembahyang kat tepi dinding ke. Kalau kita goyang-goyang sikit lah. Tapi boleh berdiri, cuma goyang sikit, sembahyanglah tepi dinding. Ataupun bawa tongkat ke apa. Sebab goyang tu tidak menjadikan dia tak boleh berdiri, dia masih boleh berdiri, cuma dia goyang sikit-sikit lah. Bukan goyang tu. Okey, Allah. Dia sampai sudah. Sampai habis rukun. Kemudian rukuk. Rukuk boleh. Allahu Akbar. Rukuk lah. Sami Allahu liman hamidah. Sujud. Sujud tak boleh. Maka sujud dalam mazhab kita Imam Syafi'i, dia tak boleh duduk. Banyak orang kita ni dia buat macam ni, dia turun ke atas kursi, kan, dia pun sujud macam tu. Ini bukan mazhab Syafi'i. Sebab dalam mazhab Syafi'i sujud tak ada duduk. Tuan-tuan ada duduk dulu ke sebelum sujud? Ada duduk dulu tak? Sujud biasa ni, sujud biasa ni. Daripada Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Tuan-tuan turun kan? Punggung ada letak kat mana-mana ke? Tak ada. Tu.
Maka sujud yang uzur pun sama lah. Tak boleh duduk, tak ada duduk. Maka tuan-tuan kena turun. Turun dia macam ni. Turun. Kat ni je boleh. Ni sujud dah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh? Lepas pada sujud, apa buat? Duduk. Baru duduk atas kursi. Allahu Akbar. Duduk antara sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wadini wa'afini wa'afu'ani. Lepas tu sujud kedua. Daripada sini, turun sujud. Boleh daripada sini. Sebab ini daripada duduk antara sujud, kita pun turun. Turun setakat boleh. Tak apalah. Itu cara dia. Bukan tuan-tuan turun duduk. Itu jadi batal sembahyang kerana menambahkan duduk. Menambahkan satu perbuatan dalam sembahyang, itu batal sembahyang. Saya tunjuk balik tuan-tuan semua. Allahu Akbar. Lepas pada tu rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Untuk turun sujud, turun ke bawah yang lebih rendah daripada rukuk tu tadi. Allah rendah sikit pada rukuk tadi. Allahu Akbar. Takat tu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Habis, lepas pada sujud apa? Duduk antara dua sujud. Barulah duduk. Duduk. Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wadini wa'afini wa'afu anni. Kemudian sujud yang kedua. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Habis 3 kali, bangkitlah. Allahu Akbar. Qiyam untuk rakaat yang kedua. Itu caranya dalam mazhab Syafi'i. Kenapa macam tu? Kenapa tak boleh terus duduk atas kursi tu? Sebab sujud tu dia tidak ada duduk. Boleh kena faham? Kerana sujud tu tidak ada duduk. Waktu dalam kitab-kitab Arab tu dia sebut wa man ajaza anis sujudi karrara ruku'a. Siapa yang tak boleh sujud, ulang rukuk. Itu tadi ulang rukuk. Berapa kali rukuknya? Rukuk yang pertama tu rukuk untuk rukuk betul, rukuk yang kedua untuk sujud. Itu cara. Okey, itu kena belajarlah. Kalau tak cukup, tak jadi ya. Okey, baik. Jadi kena buat betul-betul. Ini untuk macam ni, untuk sembahyang fardu je. Sembahyang sunat, tuan-tuan duduk atas kursi terus pun tak apa. No problem. 5 waktu je sehari. Buat macam ni. Hal lain, tuan-tuan duduk atas kursi terus pun tidak ada masalah. Ini kena faham cara nak buat. Kalau silap langkah, jadi tak pasal-pasal. Satu benda yang wajib kita buang gitu je. Contoh kan, kita mari-mari tadi, sepatutnya kita boleh berdiri. Tapi kita tak berdiri, kita takbir. Allahu Akbar, kita pun terus duduk. Bermakna kita dah buang satu rukun. Rukun ketiga ni, qiyam. Kita buang gitu je. Kita tak ada uzur apa, kita buang gitu. Maka tak sahlah sembahyang sebab dia rukun. Kalau benda sunat, apa kita buang gitu je. Dia sembahyangnya sah, cuma pahala tak dapat. Tapi kalau benda rukun, kita buang gitu je, tanpa ada keuzuran, maka sembahyang tu tidak sah. Okey. Yang keempat, rukun yang keempat. Rukun yang keempat, ar-rabi'u qira'atul Fatihati. Rukun yang keempat iaitu membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini ada 7 ayat kesemuanya. Kita kena baca, sama ada baca itu dalam bentuk hafazan. Maksudnya kita hafal dalam kepala kita. Ataupun baca tadi dalam bentuk talqin. Talqin maksudnya macam orang ajar orang mati itulah. Ada orang sebelah ajar kita. Kita tak ingat baru masuk Islam ke apa ke, dia tak reti lagi. Semayanglah. Ada orang duduk di sebelah tukang ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi rabbil alamin. Kena baca. Ada orang boleh ajar dia duduk sebelah.
Kalau tak ada orang, tapi ada orang, tak ada orang secara sukarela, ada orang nak ajar, tapi orang tu tak nak ajar free, dia nak minta upah. Boleh bang? Tapi satu rekaan RM10 boleh? Satu rekaan RM10 dia minta. Dan sembahyang zuhur RM40. Dia 4 rekaan, ajar 4 kali Fatihah, RM10 satu rekaan. Wajib tak upah tu tadi? Kalau dia mampu dan harga itu berpatutan. RM10 ni patutan tak? Rasa berpatutan lah nisbah sekarang. Kan? Rasa lah kot kan? RM10 satu rekaan mungkin berpatutan dengan nisbah sekarang. RM40 sekali sembahyang dan dia mampu. Orang ni tadi mampu. Wajib dia upah. Ni kan rukun Islam nombor 2. Tuan-tuan semua. Kita boleh upah orang buat rumah kita, tuan-tuan. Ini bukan buat rumah, ni ajar kita untuk sembahyang. Lagi wajib lah. Kan? Kita boleh upah tukang masak kat kedai. Saya nak makan mi goreng mamak, telur separuh, 3 biji kat atas. Kita boleh upah dia tu. Dia pun masak kurang-kurang, bagi duit kat dia, bayar. Ini ibadat, lagilah kena upah. Tetapi kalau tak cukup 2 syarat ni, tak wajib. Contohnya, dia tak mampu, tak wajib. Ataupun dia mampu, tapi harga yang diletak itu melampaui batas. Boleh? Satu rekaan RM100. Itu melampaui batas. Maka tak wajib juga upah. Pada waktu itu dia semayangnya macam mana? Allahu Akbar, diri sajalah. Diri, kadang-kadang agak-agak orang habis baca Fatihah, dia rukuk. Allah. Itu untuk orang yang mu'allaf baru masuk Islam. Macam tu. Kan? Boleh Ataupun sama ada baca tu tadi tengok ke mushaf, dia tak ingat Quran, dia tak ingat Fatihah tadi, tapi dia baca boleh. Dia pun buka telefon, tulis kod Rumi. Arab tak boleh baca lah, baru masuk Melayu. Baru masuk Islam. Mana boleh masuk Melayu? Baru masuk Islam, tulis kod Rumi, Bismillah, dia membaca. Tengah semayang baca, pun kena, boleh juga. Jadi tuan-tuan semua macam-macam. Sekarang ni lagi canggih, ada orang jual sejadah tu hak boleh sambung dengan telinga. Dia ada mesin kat sebelah tu, tak tekan, dia ajar semayang daripada awal sampai akhir. Allahu Akbar, kita pun ikut Allah. Masuk kat ni, earphone kat telinga. Jadi semua itu wajib berlaku. Tapi majoriti kita orang Islam ni hafal lah Fatihah tu. Baca Fatihah tu secara hafalan. Dan wajib baca Fatihah ini pada setiap rekaat, melainkan rekaat orang masbuk saja. Okey, orang yang masbuk saja, iaitu orang yang terlepas, tak sempat baca Fatihah bersama dengan imam. Berbeza dengan orang yang mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, Fatihah ni hanya wajib baca ketika semayang seorang. Kalau semayang ikut imam, tak wajib baca Fatihah. Tak wajib, semua itu ditanggung oleh imam. Kalau tu imam baca kuatlah semayang maghrib, semayang isyak, semayang subuh, semua tu bacaan tu ditanggung oleh tu imam lagu. Dia duduk diam je, Allah. Diam. Relax sikit orang mazhab Hanafi semayang. Tak payah baca apa. Kita kena baca lah. Okey, rukun yang kelima, ar-ruku'. Rukun yang kelima, rukuk. Sekurang-kurang rukuk ialah kita turun dan tapak tangan kita ni kena kepada kepala lutut kita. Itu dia panggil rukuk. Kalau tak capai had tu tadi, tak dipanggil rukuk. Yang kelima, yang keenam, rukun yang keenam tamakninah di dalam rukuk. Rukun yang ketujuh, i'tidal. I'tidal ni maksudnya kita bangkit daripada rukuk kepada keadaan yang sebelum daripada rukuk. Sebelum daripada rukuk kita berdiri, Allahu Akbar, bangkit kepada keadaan sebelum diri itu dipanggil i'tidal. Kemudian rukun yang ke-8, tamakninah di dalam rukuk, di dalam i'tidal. Rukun yang ke-9, as-sujudu marrataini, sujud 2 kali. Sujud 2 kali merupakan rukun di dalam sembahyang.
Di dalam semayang rukun ni semuanya buat sekali belaka, melainkan sujud saja buat 2 kali. Kenapa? Kerana rukun kerana sujud ni lambang ubudiyah, lambang kehambaan kita. Nak tunjuk sungguh-sungguh kita ni hamba. Maka dalam sujud dia ada 2 kali. Dalam sujud dia ada 2 kali. Adapun rukuk sekali, intidal sekali, qiyam pun sekali. Tetapi oleh kerana bila kita semayang gerhana matahari dan gerhana bulan, dan gerhana-gerhana ni sebagai isyarat kepada kiamat, dia nak menunjukkan bahawasanya kalau kiamat besok-besok, apa yang akan berlaku antaranya ialah matahari akan hilang, cahaya akan hilang dan sebagainya. Maka pada waktu gerhana ni kita takut. Dan takut itu tuan-tuan semua, bila kita semayang gerhana, ditambah rukuk dan ditambah i'tidal. Itu semayang gerhana itu ada 2 rukuk, ada 2 qiyam, ada 2 i'tidal, ada 2 sujud pada setiap rakaat. Kenapa? Kerana gerhana ni sebagai lambang kepada hari kiamat. Tapi untuk semayang lain semuanya rukuk 1, i'tidal 1, qiyam pun 1, sujud 2. Semayang gerhana saja yang ada 2 rukuk, ada 2 i'tidal, ada 2 qiyam pada setiap rakaat. Kalau orang tanya pasal apa? Kerana gerhana ni lambang kepada hari kiamat. Kiamat tuan-tuan macam tu lah. Gelap tuan-tuan semua. Matahari tak tahu ke mana. Langit jatuh berkeping-keping. Itu tanda hari kiamat. Jadi dia punya gerhana tu muqaddimah dia. Dan kita kena ingat tuan-tuan semua, mutaakhir ni, gerhana ni tuan-tuan semua banyak sangat. Gerhana ni sekarang lah. Tuan-tuan ingat dulu ada ke gerhana? Tak banyak ke? Sekarang ni sejak-jak gerhana, kejap-jak gerhana. Gerhana bulan. Baru ni gerhana bulan. Baru ni sikit gerhana matahari. Ada je gerhana. Ini kena ambil perhatian lah, ambil peringatan. Sebab bila banyak gerhana, tuan-tuan semua, tanda-tanda Allah Ta'ala dah nak pesongkan sistem alam, fenomena alam. Sampai kepada pesong yang paling teruk sekali, Allah Ta'ala terbitkan matahari sebelah barat. Tak terbit dah matahari sebelah timur. Itu habis last pemesongan sistem alam. Sekarang ni pun cuaca pun tak tentu, pelik-pelik ada. Tak sama macam dulu. Buah pun tak sama macam dulu. Buah sekarang tak ada musim. Durian ada memanjang. Sekarang ada durian. Dulu bulan 12 ni mana ada durian? Bulan 12 ni orang yang banjir ya, tuan-tuan semua. Kalau Kelantan. Tapi sekarang elok ada durian. Dia musim tak tahu ke mana dah. Yang ke-10, rukun semayang ke-10, tamakninah di dalam sujud. Yang ke-11, duduk antara 2 sujud. Yang ke-12, tamakninah di dalam duduk antara 2 sujud. Yang ke-13, tasyahud akhir. Yang ke-14, rukuk duduk di dalam tasyahud akhir. Yang ke-15, selawat ke atas Nabi SAW di dalam tasyahud akhir. Kemudian yang ke-16, salam. Ini Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum tu salam. Itu rukun. Sebab tu kena sebut betul-betul. Ini pun banyak juga kesilapan. Saya ambil masa seminit sikit ya. Lepas tu azan lah. Salam syarat dia mesti kena ada alif lam kat depan tu. Assalamualaikum. Kalau tak ada alif lam depan, tak sah salam. Salam tuan-tuan jumpa dengan orang, tak ada alif lam, sah. Kalau tuan-tuan jumpa, Assalamualaikum, sah. Assalamualaikum, sah. Dah dapat pahala salam bagi salam. Tapi untuk salam semayang, mesti kena ada alif lam kat depan. Assalamualaikum. Tuan-tuan akan dengar tak orang semayang dia sebut, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada alif lam depan. Bunyi salam terus. Masya Allah tuan-tuan semua. Tak sah semayang. Dalam mazhab Syafi'i tak sah semayang.
Sebab syarat dia mesti ada alif lam kat depan tu. Ada alif lam ma'rifah dia panggil. Kalau bahasa Inggeris kita panggil the tak depan. The bus, the bus lain. Salam dengan assalam lain. Itu. Bait, rumah, al-bait, rumah itu dia lain. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita nak ada assalam, bagi jelas tasydid tadi. Sebab saya ada dengar ramai jugalah, bukan masjid inilah, di tempat-tempat lain yang jenis bagi salam macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak sah sembahyang. Bukan kecil-kecil tu, besar. Dan yang terakhir sekali, tertib. Rukun yang ke-17 ialah tertib. Huraian untuk setiap rukun ni insya-Allah akan disebutkan selepas pada ni, dan insya-Allah kita sambung tahun depan pula lah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.